Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisarah binti Tausik. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami dengan pengenalan. Baiklah, seperti yang sedia maklum, tajuk kumpulan kami ialah pengaruh media sosial terhadap kerohanian remaja milenial. Pada hari ini, kita dapat lihat kemajuan teknologi dan kehidupan manusia seakan-akan tidak dapat dipisahkan. Hal ini kerana kemajuan teknologi memberikan impak yang besar kepada manusia dalam berbagai bidang. Contohnya, sosialisasi, kegiatan pendidikan, perniagaan dan sebagainya. Kita juga dapat lihat pada era ini, setiap orang memiliki telefon pintar masing-masing, termasuk golongan remaja milenial. Oleh disebabkan itu, banyak isu yang timbul kerana media sosial boleh memberikan pengaruh negatif terhadap remaja milenial, seperti menghabiskan masa dengan media sosial. Namun begitu, ia juga boleh mendatangkan pengaruh yang positif jika mereka bijak menggunakannya, seperti menjual barangan secara atas talian. Seterusnya, nama saya Nur Aziani Balkis binti Muhammad Azizi. Saya akan membentangkan objektif kajian kami. Objektif kajian kami adalah untuk merungkaikan pengaruh media sosial yang boleh mendatangkan impak positif dan negatif terhadap kerohanian remaja milenial. Baiklah, terima kasih Aziani Balkis. Nama saya Nur Nazia Izzati binti Zainuddin. Saya akan membentangkan tentang definisi media sosial. Apakah itu media sosial? Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara bertalian dengan membolehkan para pengguna untuk mudah menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan mereka tersendiri. Ia datang dalam pelbagai format termasuk blog, rangkaian sosial dan dunia maya di mana ia membolehkan para pengguna berkongsi gambar, video maupun maklumat sesama rakan media yang lain. Mereka juga boleh memberikan maklum balas secara terbuka dalam masa yang lebih cepat dan tidak terhad berbanding media tradisional seperti percetakan surat khabar dan penyiaran berita. Secara jelasnya, media sosial boleh ditafsirkan sebagai satu rangkaian yang menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media bermaksud alat perantara, komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Mengulas dengan lebih lanjut, keistimewaan media sosial ialah medium perhubungan secara jarak jauh. Ia bermaksud para pengguna yang menggunakan media sosial dapat berinteraksi dengan pengguna lain walaupun mereka tinggal di dalam maupun luar negara. Selain itu juga, media sosial juga memberikan manfaat kepada pengguna untuk mengetahui info dan berita yang hangat sedang dibicarakan. Melalui penggunaan media sosial, semua lapisan masyarakat dapat mengetahui tentang perkara yang akan berlaku, seperti kejadian bencana alam. Dengan cara ini, pengguna dapat menyediakan persiapan awal secara rapi. Baiklah, saya nak minta para hadirin untuk lihat dan perhatikan gambar di sini. Agak-agak apa yang cuba disampaikan? Sebenarnya, gambar ini menerangkan kepada kita tentang pertumbuhan media sosial. Kajian literatur yang kedua adalah pertumbuhan media sosial. Apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan media sosial? Kalau kita lihat zaman dahulu, televisyen hanya berlatarkan warna hitam putih. Tetapi dengan peredaran zaman, adanya kewujudan teknologi dan kemudahan internet, ia telah mengubah corak kehidupan sejagat. Dengan adanya aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, ia telah memudahkan masyarakat untuk menyebarkan maklumat dan memperolehi maklumat itu dengan lebih mudah dan pantas. Surat khabar ia memerlukan jangka masa yang lama untuk menghasilkannya dan selalunya surat khabar hanya dicetak secara berkala. Malah, surat khabar juga memerlukan modal yang besar nak dibandingkan dengan media sosial. Pengguna dapat menggunakan kemudahan yang ada di dalam media sosial. Tidak heran jika generasi kini lebih mengutamakan media sosial untuk memperolehi maklumat. Tambahan juga dengan adanya media sosial ini, masalah untuk berkomunikasi secara jarak jauh tidak menjadi penghalang. Kalau dahulu penggunaan telefon itu adalah sangat terhad ataupun kemudahan internetnya yang sangat teruk menyukarkan orang zaman dahulu untuk menyampaikan maklumat sesama mereka. Kemunculannya aplikasi-aplikasi ini juga telah diwujudkan oleh golongan muda kerana mereka dapat merasakan laman media sosial ini mempunyai komuniti yang besar dan bebas untuk bersuara. Mereka sangat giat di media sosial untuk mendapatkan maklumat dan perkembangan dunia.
Baiklah, dalam kajian literatur ini kami ada menjelaskan tentang fungsi media sosial. Untuk pengetahuan anda, media sosial menarik perhatian semua kelompok umur dalam kalangan masyarakat. Ianya juga merupakan medium yang lebih menarik berbanding media tradisional seperti radio dan televisyen. Terdapat pelbagai fungsi media sosial. Antaranya, media sosial digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang ramai di dalam dunia ini, seperti rakan, sanak saudara maupun untuk membuat perbincangan dalam ahli kumpulan. Ini bermaksud mereka boleh berhubung antara satu sama lain walaupun dalam keadaan yang jauh. Yang kedua, media sosial membolehkan orang ramai untuk membuat permindahan maklumat seperti mengemukakan pandangan dan dapat bertukar pendapat. Ianya membantu orang ramai agar menerima pandangan orang lain. Dan yang ketiga, media sosial adalah tempat untuk mendapatkan sebarang informasi. Sebagai contoh, remaja milenial melihat posting Facebook sekolah mereka supaya mereka tidak terlepas sebarang informasi yang penting. Jadi, kewujudan teknologi pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi pengaruh yang besar kepada manusia. Seterusnya, saya, Nini Zaila binti Rosli, akan menerangkan kajian literatur kami yang seterusnya, iaitu definisi kerohanian. Kerohanian adalah perkara penting dalam kehidupan sebagai individu Muslim dan juga bukan Muslim. Kalau dari perspektif Islam, kerohanian itu penting adalah kerana kita merupakan khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan ketinggian martabat kita sebagai insan di sisi Allah terletak pada amalan kita. Jadi dekat sini Allah akan menilai kita dari amalan kita, bukan pada pangkat atau harta. Selain itu, rohani dari segi liberal atau umum adalah tingkah laku. Walaupun begitu, rohani atau tingkah laku selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi sendiri. Perkara ini terus membawa ke arah maksud rohani yang lebih meluas, iaitu keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan antara manusia sejagat dan diri sendiri. Seterusnya, rohani yang sempurna. Perkara ini berkait rapat dengan aktiviti beragama yang tekun dan amalan yang baik seseorang individu itu lakukan. Macam dalam gambar ini, dua orang budak kecil itu adalah pesakit di hospital dan seorang kanak-kanak tu cuba untuk menolong seorang lagi kanak-kanak yang menggunakan kursi roda. Dia cuba untuk tolong sebab dia tahu yang seorang tu memerlukan, macam tu. So ini menunjukkan rohani atau tingkah laku itu adalah sesuatu yang baik dan memberi manfaat untuk orang lain. Seterusnya, undang-undang. Undang-undang tu penting dalam mengawal rohani manusia yang dijadikan bercampur baur antara emosi negatif dengan emosi positif. So, undang-undang ini boleh mencorakkan manusia yang sempurna dari segi kelakuan, personality. Macam dalam gambar ni, memandu sambil menggunakan telefon adalah kelakuan yang tak baik kan? Jadi, dengan adanya undang-undang atau denda saman terhadap pelaku yang sedemikian, dapat mencorakkan manusia yang lebih baik. Dan akhir sekali, setiap individu perlulah memiliki kerohanian yang baik dengan menjaga tingkah laku dan emosi untuk membentuk peribadi insan yang cemerlang. Hai, saya Siti Duriana Azra binti Abdul Wahid. Baiklah giliran saya untuk mengupas tentang definisi remaja milenial. Saya dapat merangkumkan bahawa milenial merupakan generasi Y yang lahir selepas generasi X. Generasi ini lahir di antara tahun 1980-an hingga 1995 dan membesar di zaman milenial, iaitu pada awal 2000-an. Generasi ini digelar sebagai jenis yang suka memberontak dan sebagainya. Gen Y juga sering dikaitkan dengan personaliti seperti yakin, sering rasa ingin tahu dan sering mempersoalkan banyak isu. Namun, personaliti ini biasanya kurang disenangi oleh generasi yang lebih tua yang jarang bersuara secara terang-terangan. Generasi Y banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, WhatsApp dan menjadi punca mereka antisosial dan kurang berinteraksi dengan individu secara bersemuka. Mereka sangat bergantung kepada teknologi pada hari ini dalam berkomunikasi. Baiklah, saya akan sambung dengan metodologi kajian. Kami memilih untuk menggunakan kaedah kualitatif. Dengan menggunakan kaedah ini, analisis dokumen dan temu bual telah digunakan.
Selain itu juga, kami telah mendapatkan pendapat orang ramai dan telah mendapat sebanyak 15 orang responden tentang kefahaman mereka terhadap pengaruh media sosial kepada remaja milenial. Dapatan kami mendapati bahawa media sosial dapat memberikan impak positif dan negatif terhadap kerohanian golongan remaja milenial. Impak positif yang pertama, golongan remaja boleh membina kerjaya mereka pada umur yang lebih awal menggunakan media sosial. Zaman kini, tidak heran lagi kalau kita dapat lihat golongan remaja mempunyai kerjaya mereka tersendiri. Malah, mereka menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk membangunkan kerjaya mereka. Dengan adanya kemudahan media sosial, pencarian kerja itu lebih meluas. Sebagai contoh, pencarian untuk menjadi artis, model dan jurugambar profesional. Seterusnya, media sosial juga dijadikan sebagai tempat bangunnya perniagaan. Dalam masa yang sama, mereka juga boleh menjadikan media sosial itu sebagai pendapatan sampingan atau dalam bahasa Inggerisnya side income. Walaupun perkara sebegini bukanlah perkara yang mudah, tetapi ia bergantung kepada keazaman dan minat yang mendalam dalam diri seseorang remaja tersebut. Persis kata peribahasa Melayu, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak melayang. Kini remaja tiada lagi alasan untuk membuang masa daripada menghabiskan dengan perkara yang tidak berfaedah dan mendatangkan keburukan kepada diri sendiri. Baiklah, bagi membuktikan penerangan saya di atas tadi, contoh yang boleh diketengahkan ialah Ariana Natasha, di mana seawal umurnya 16 tahun, Ariana rancak melakah karirnya dalam bidang masakan. Instagram merupakan platform utama beliau untuk memperluaskan kerjayanya. Bukan itu sahaja, karirnya juga telah berkembang luas di mana Ariana Kitchen telah diwujudkan oleh beliau. Seterusnya, impak positif media sosial dapat menjadikan remaja seseorang yang lebih berpendidikan. Umum mengetahui media sosial banyak memberikan manfaat kepada remaja milenial. Oleh itu, aplikasi seperti YouTube dapat menjadikan sumber pendidikan dan pembelajaran kepada mereka. Melalui YouTube, golongan remaja khususnya para remaja, mereka akan didedahkan dengan informasi pembelajaran menerusi video. Melalui rakaman video, ia boleh menarik minat pelajar untuk fokus kepada isi yang ingin disampaikan. Audio dan visual mampu merangsang otak manusia untuk menerima sesuatu maklumat dengan lebih mudah dan berkesan. Sebagai contoh situasi yang boleh saya gambarkan, jika ada seorang pelajar itu ingin memantapkan kemahiran bahasa Inggerisnya, jadi dia boleh menggunakan aplikasi YouTube sebagai sumber pembelajarannya. Secara tidak langsung, pelajar tersebut akan kurang rasa sifat malu dan tampil dengan lebih yakin kerana interaksi tersebut berlangsung secara maya dan dia tidak perlu hadir ke kelas tambahan yang bersemuka. Impak positif dari dapatan kajian yang seterusnya ialah capaian terpantas dalam mendapatkan informasi dan aktiviti terkini berkaitan ilmu dan keagamaan. So, dalam kajian ini, penggunaan media sosial dah jadi satu kewajipan dalam kehidupan masyarakat kini dan ia juga memberikan impak positif kepada pelajar. Jadi, penggunaan media sosial ini adalah medium dan alat bantu pendidikan yang sesuai dalam kalangan pelajar. Selain itu, impak positif ini turut memberikan kebaikan dalam melahirkan remaja yang proaktif dan kreatif. Sebagai contoh, remaja boleh mengikuti perkembangan dalam aktiviti keagamaan seperti mengetahui dan menghadiri program ceramah yang dilaksanakan oleh penceramah yang terkenal itu sendiri. Seterusnya, media sosial merupakan platform komunikasi oleh golongan muda untuk mengakses maklumat dengan pantas serta memberikan informasi yang sahih dan diyakini. Saya ambil contoh daripada aplikasi Muslim Pro yang sekarang ni memberikan reaksi positif kepada remaja dan orang ramai untuk beribadat. Akhir sekali, impak positif ini menunjukkan faedahnya dalam mencapai informasi tambahan dengan lebih pantas. Sebagai contoh, kita sendiri, mahasiswa-mahasiswi, kita akan bertanyakan soalan atau informasi lanjut kepada pensyarah. Sekarang kita hanya bertanya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jelas sekali di sini, ini membuktikan setiap remaja cenderung terhadap penggunaan media sosial ke arah kebaikan.
Seterusnya, dalam dapatan kajian, kami dapat menyimpulkan media sosial juga mendatangkan impak negatif, iaitu masa banyak dibazirkan untuk melayari media sosial. Sebagai contoh, remaja milenial tidak lagi berinteraksi dengan masyarakat di sekeliling secara nyata. Ini kerana mereka tidak lagi gemar untuk bersosialisasi. Seterusnya, mereka menjadi malas untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ini kerana mereka menghabiskan masa untuk membuat rakaman video dan memuat naik video tersebut agar mendapat reaksi yang banyak daripada rakan alam maya mereka. Selain itu, mereka cenderung membazirkan masa menggunakan media sosial untuk meluahkan perasaan gembira, sedih, kecewa dan marah. Ini kerana mereka menganggap rakan-rakan alam maya mereka lebih memahami perasaan mereka. Kemudian, waktu tidur malam mereka juga terabai kerana terlalu leka dengan media sosial. Justru, bagi meningkatkan nilai kerohanian dalam diri remaja, mereka perlu menjalani kehidupan yang benar dari aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan. Mereka perlu mengurangkan masa menggunakan media sosial agar tidak terdedah kepada ketagihan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak negatif media sosial kepada remaja milenial. Penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram menjadi keperluan kepada masyarakat hari ini. Tidak kira latar belakang dan peringkat umur, penggunaan media sosial menjadi kewajipan kepada semua bagi memperolehi maklumat dan berita semasa dengan pantas. Selain itu juga, fitnah dalam bentuk penulisan dan hantaran yang disebarkan semakin lama semakin parah dengan banyak maklumat yang dikongsi adalah pandangan pribadi serta disulami pula dengan kebencian dan kemarahan yang dizahirkan menerusi media sosial. Apabila wujudnya fitnah ini dalam kalangan remaja milenial, maka timbullah cyberbully. Cyberbully pada masa kini menjadi lebih parah apabila remaja kini berani melemparkan cacian maupun makian serta ayat yang berbau ugutan sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami ketakutan. Secara kesimpulannya, remaja perlulah bertindak bijak dengan menapis setiap maklumat yang diterima dan merujuk kesahihannya sebelum disebarkan. Kepentingan untuk tidak mempercayai bulat-bulat sebarang maklumat yang diterima tanpa menyelidik terlebih dahulu amatlah ditekankan di dalam Al-Quran. Impak negatif yang terakhir ialah hubungan kekeluargaan semakin longgar dan tiada persefahaman. Di sebalik manfaat dan penggunaan media sosial, ia turut memberi impak negatif terutamanya kepada hubungan kekeluargaan remaja dan ibu bapa. Bagi kebanyakan pengguna tegar media sosial yang kerap mereka menghabiskan masa sehingga melebihi 12 jam sehari dengan melayari media sosial menjadikan keadaan ini sangat membimbangkan dan menyebabkan sesebuah keluarga itu kurang persefahaman antara satu sama lain. Kesan daripada itu, tingkah laku anak-anak akan menjadi keras kepala dan tidak mendengar nasihat daripada kedua ibu bapa mereka. Oleh hal yang demikian, sebagai ibu bapa, mereka harus sentiasa menunjukkan tingkah laku yang baik kerana ia amat mempengaruhi anak-anak remaja pada masa kini. Selain itu, ia akan memberi impak kepada keluarga dan tercetus permusuhan akibat daripada menyebarkan cerita-cerita yang belum pasti akan kesahihannya. Semakin ramai manusia pada masa kini yang mudah mempercayai akan berita-berita palsu dan menyebarkannya tanpa usul selidik. Jadi, kita haruslah mencegah perbuatan itu sebelum terlambat. Tuntasnya, media sosial sangat memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat kini. Dan ia sekarang mengalami transformasi di mana tujuan utama media sosial itu sendiri sebenarnya adalah untuk menyebarkan maklumat dan kemudahan komunikasi, tetapi ia disalahguna oleh masyarakat sendiri untuk aktiviti hiburan yang lara dan merosakkan remaja. Selain itu, media sosial ni ada potensi untuk menyalurkan perkara positif kepada semua golongan remaja. Sebab remaja sekarang pun dah menjadikan media sosial itu sendiri sebagai wadah mencari maklumat. Sebagai contoh, media sosial sekarang kita gunakan untuk mencari peluang pekerjaan dan membuat kerjaya seawal usia muda. Malah, media sosial juga mendatangkan kesan negatif yang utama iaitu pembaziran masa. Perkara ini terjadi kerana remaja itu sendiri menggunakan media sosial secara berlebihan dan menyebabkan mereka terdedah kepada ketagihan. Kesimpulannya, kajian ini dapat menyedarkan orang ramai bahawa pentingnya mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja dan peranan ibu bapa dalam menghadkan penggunaan mereka seharian.
Jelaslah, impak positif dan negatif daripada media sosial adalah datang dari cara individu itu menggunakan media sosial tersebut. Jadi, remaja hendaklah lebih bijak dalam menggunakan media sosial ke arah kebaikan.